Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syamil dan juga Syafiqah Ishak di sini. Kita masih ingin berbicara tentang persiapan untuk Hari Kebangsaan 23 yang akan dilaksanakan di Putrajaya. Dan hari ini kita bersama dengan dua tamu cukup istimewa. Kita persilakan yang pertama DCP Gilbert, anak kepada Philip Layang, Timbalan Pengarah Pengurusan Pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Selamat pagi, apa khabar? Baik. Dan kita juga bersama dengan Puan Nur Ahiza binti Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Ular Persekutuan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Baik, dalam kita menengahkan isu di mana kita menyiapkan Hari Kebangsaan tahun 23 ini, dari peranan JYP sendiri, bagaimanakah peranannya dan apa yang akan dilaksanakan nanti? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput Jabatan Wilayah Persekutuan untuk memberi sedikit penerangan tentang persiapan ke arah sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. Jadi untuk makluman semua, peranan Jabatan Wilayah Persekutuan sebenarnya adalah sebagai pengerusi jawatan kuasa logistik dan persiapan tempat. Yang mana dalam jawatan kuasa ini, agensi pelaksana utama bagi tugas-tugas logistik ialah Perbadanan Putrajaya yang juga merupakan pihak berkuasa tempatan bagi wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi tanggungjawab kami yang besar ialah untuk memastikan Putrajaya bersedia untuk menerima kehadiran peserta-peserta bagi perarakan dan perbarisan Hari Kebangsaan yang terdiri daripada 17,000 peserta. Ramai. Dan juga bersedia untuk menerima aset, iaitu lebih 500 aset akan berada di Putrajaya dan juga lebih 100 ekor aset haiwan. Dan selain itu saya pun juga dimaklumkan bahawa jumlah peserta tersebut adalah meliputi 65 kontingen dan 37 pancaragam. Jadi kita perlu pastikan segala aspek logistik dan persiapan tempat bersedia untuk terutama sekali ke arah kita menghitung detik ke arah sambutan pada 31 Ogos ialah untuk membolehkan semua peserta dapat melaksanakan acara sesi-sesi latihan, sesi-sesi raptai. Jadi kami on track dan landasan dan jadual yang betul, yang mana pada hari ini adalah hari untuk kami menyerahkan tapak kepada urusan induk, iaitu Kementerian Komunikasi dan Digital. Okey, kalau itu tanggungjawab dan juga peranannya daripada JWP memastikan bersedia untuk menerima segala peserta dan juga aset-aset tadi, termasuklah haiwan tadi. Bagaimana pula dengan PDRM? Bagaimana persiapan khususnya dari segi faktor keselamatan? Perlu saya mengucapkan terima kasih kepada RTM yang telah menjemput dan juga beri ruang kepada Polis Diraja Malaysia untuk bersama-sama mempromosikan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2023. Pada lazimnya dalam berjua majlis ataupun atur cara, peranan utama kita adalah untuk menentukan keselamatan pengunjung, khususnya orang ramai, dan juga menentukan kelancaran lalu lintas. Untuk sambutan Hari Kebangsaan, seperti yang tahun-tahun yang lepas, Polis Diraja Malaysia terlibat secara langsung dalam pembarisan dan juga perarakan sambutan Hari Polis. Sebab itu, untuk tahun ini keseluruhan pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia yang terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan adalah seramai 4,226 orang yang meliputi tugas untuk kawalan keselamatan, kawalan lalu lintas dan juga yang terlibat secara langsung dalam detachment perarakan sambutan Hari Kebangsaan. Untuk detachment ni seramai lebih kurang 1,560 personel kita ataupun warga Polis Diraja Malaysia yang terlibat dalam 5 detachment. Yang pertama ni detachment untuk pakaian kerja yang meliputi pegawai ataupun anggota daripada Jabatan Trafik dan juga pegawai kita ataupun anggota kita yang pernah terlibat dalam misi pengaman PBB, termasuk juga detachment kita daripada unit pelancong. Yang detachment yang kedua melibatkan pakaian operasi yang
melibatkan daripada pasukan gerakan am kita, PGA, daripada pasukan polis marine kita, termasuk juga tugas am, pergerakan khas kita, unit pergerakan khas, contohnya unit tindakan khas, Komando 69 dan lain-lain yang menggunakan pakaian operasi. Dan untuk detachment ketiga ni melibatkan bekas dan juga pesara polis kita yang sama turut terlibat bagi meraihkan Hari Kebangsaan tahun ini yang melibatkan 66 orang. Dan detachment yang keempat ni melibatkan aset haiwan yang meliputi unit berkuda daripada persatuan simpanan pasukan persatuan simpanan 30 ekor kuda dan juga daripada unit K9 JSJ yang meliputi 18 ekor anjing. Dan detachment yang kelima yang terakhir ni adalah merupakan aset kenderaan. Melibatkan 66 buah kenderaan yang digunakan pakai oleh polis di Malaysia masa menjalankan tugas kepolisian, sama ada tugas kesihatan, serbuan, risikan, cegah jenayah dan sebagainya. So, selain daripada itu, polis Diraja Malaysia melalui pasukan gerakan udara juga terlibat dalam penerbangan lintas hormat dengan menggunakan pesawat helikopter AW139. So, kalau kita tengok keseluruhan memang daripada dulu lagi polis Diraja Malaysia memang terlibat bukan saja dari segi persiapan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan juga lalu lintas. Apa yang menarik pada tahun ini pada julung kalinya detachment polis Diraja Malaysia diketuai sendiri oleh Ketua Polis Negara. Wow. So ini merupakan satu kebanggaan bagi kita warga PDRM yang mana pucuk pimpinan tertinggi kita yang Tan Sri sendiri turun bersama dengan unit kuda kita untuk sesama merayakan Hari Kebangsaan ni dengan menunggang kuda. Wah. Yang kedua yang saya nak kongsi kat sini adalah penglibatan PDRM melalui pasukan 69 komando kita dalam segmen cergas dan ketangkasan. Yang mana di segmen ni penerjun kita iaitu daripada pegawai dan juga anggota 69 komando ni akan membuat penerjunan tepat daripada ketinggian dalam lingkungan 3,000 ke 4,000 kaki dengan membawa bendera Jarul Gemilang, logo Malaysia Madani, bendera PDRM Sangsangka Biru, bendera pasukan gerakan udara dan bendera pasukan 69 komando. Dan pertunjukan ini akan memperlihatkan mereka melihat ketangkasan dan ketepatan untuk dia buat terjun pada sasaran yang telah ditetapkan daripada jarak 3,000-4,000 kaki. So ini merupakan satu tarikan kepada orang ramai yang datang pada 31 hari bulan Ogos tu nanti. Kita nampak dah apa yang viral nanti. Kita nampak dah kuda tu. Kuda tu. Kita tengok yang kuda tu nanti. Okey. Dan seterusnya kita nak lihat kepada orang Malaysia ni kan bila dengar ada persembahan yang menarik, kita nak datang, betul tak? Jadi bagaimana dengan persediaan untuk kita menerima kunjungan yang ramai dan berapakah ekspektasi di mana pengunjung-pengunjung yang akan hadir kepada 31 Ogos di Putrajaya nanti, bagaimana kesedarannya? Jadi kita menjangkakan lebih 100,000 pengunjung dari seluruh Malaysia lah untuk sama-sama meraihkan Hari Kebangsaan pada 2023 ni tahun ini. Dan dari segi persiapan kita dah sampai 95% tahap ketersediaan persiapan kita. Alhamdulillah. Ya, yang mana kalau lokasi utamanya ialah di Dataran Putra, iaitu kita namakan sebagai zon 2 lah. Di sinilah zon di
di mana acara-acara utama akan diadakan, Royal Box, pentas utama, di situ juga diadakan tempat-tempat duduk untuk VVIP. Kita ada sebanyak lebih kurang 2,000 tempat duduk di situ. Okay, tetapi jika tak cukup di kawasan tersebut, sebenarnya di sepanjang persiaran perdana iaitu zon 5 tu, ya, di sepanjang persiaran perdana dari Wisma Tani hingga ke Putra Square itu, sepanjang perarakan tersebut, jadi pengunjung-pengunjung boleh sebenarnya duduk di tempat-tempat dan mengambil tempat di sepanjang kawasan perbarisan. Jadi kami dah sediakan di sepanjang kawasan perbarisan tersebut, kita ada selain daripada skrin gergasi di lokasi utama di Putra, di Dataran Putra, di sepanjang perarakan kita ada 6 skrin yang akan menyiarkan secara langsung lah apa yang berlaku di pentas utama. Dan dari segi tempat duduk, kita ada sediakan tempat duduk bertingkat juga di sepanjang perjalanan perarakan tersebut. Jadi selain itu, jika tempat duduk itu pun tak cukup, bolehlah mengambil ruang di mana-mana di tepi-tepi itu memang ada ruang. Dan juga kita berharap dari segi crowd control, saya percaya pengunjung-pengunjung kan akan dapat mengatur persediaan keluarga dan perjalanan untuk mendapat lokasi yang strategik sekali untuk menyaksikan perarakan. Kalau ikutkan tahun lepas, rasanya seawal 4 pagi diorang ada dah dekat dataran tu. Itu kalau tahun lepas. Semua kat sana. Okey, yang paling penting sekali adalah parkir untuk pengunjung. Di mana sebenarnya tempat parkir mereka, dan juga mungkin ada kemudahan pengangkutan awam yang disediakan, Puan? Ya, okey. Dari tempat parkir yang berdekatan dengan persiaran perdana, iaitu sepanjang tempat perarakan tersebut, kita ada lebih kurang 7,700 parkir yang berdekatan. Bagi mereka yang berhasrat untuk parkir kereta dan kemudian jalan ke kawasan perarakan. Tetapi jika tidak mencukupi, pengunjung-pengunjung bolehlah park and ride. Maksudnya kalau dah parkir dah penuh dah tu, boleh pergi ke 2 tempat di mana kita ada pick up point untuk shuttle bus, iaitu di Putrajaya International Convention Centre. Itu yang pertama. Di situ ada lebih kurang 1,500 parkir. Jadi boleh park di situ, kemudian ambil bas. Di situ pergi ke mezzanine floor. Kekerapan bas tu bagaimana, Puan? Kekerapan diselang 10 minit pada waktu puncak. Jadi bas Nadi Putra akan memberi perkhidmatan percuma shuttle bus dari PICC. Itu yang pertama, pick up point pertama. Pick up point yang kedua ialah di Putrajaya Central. Betul-betul di hadapan MRT station. Nama dia Terminal D. Di situ ada bas-bas yang berderet di situ. Dan salah satunya ialah bas Nadi Putra yang akan memberi perkhidmatan percuma shuttle. Dan di situ kita boleh park di kawasan dekat Putrajaya Central tersebut, ada parking dan juga ada parking terbuka berdekatan dengan Putrajaya Central juga. Jadi dari segi parking tak ada masalah. Cuma perlu ada sedikit perancangan lah. Dan juga ada pengangkutan awam sedikit. Jangan risau. Jangan risau. Jadi kenalah rancang perjalanan anda. Jadi walaupun kita dah rancang sekalipun, tapi dari segi faktor kesesakan lalu lintas itu, kita memang berserah juga kepada PDRM sebenarnya. Jadi persiapan dan juga berapa ramai anggota yang ditugaskan untuk hari tersebut? Untuk makluman faktor keselamatan khususnya orang ramai memang diberi keutamaan oleh pihak polis Malaysia dalam merancang persiapan bagi penganjuran sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Oleh sebab itu, bila kita bercakap pasal kawalan keselamatan ni, kita mengambil pendekatan yang holistik dan menyeluruh. So dalam kita merancang ketenteraman awam untuk penugasan ini, kita bagikan pada 2 peringkat. Yang peringkat pertama kita laksanakan sebelum sambutan Hari Kebangsaan ni. Itu di mana pihak kita akan pergi melawat kepada tapak dan juga lokasi di mana sambutan akan diadakan untuk menilai bagi menentukan perancangan yang kita akan ambil sesuai dengan tindakan yang kita susulan yang kita akan ambil kemudian. Begitu juga kita akan melihat di segi keberadaan CCTV di kawasan yang berkaitan, khususnya kawasan-kawasan yang strategik, yang mana
kalau boleh kita akan tempatkan anggota kita dekat situ nanti. Dan yang kedua, kalau ada keperluan, kita mohon pihak berkuasa tempatan untuk memasang CCTV yang baru. Sebab CCTV ini penting untuk kita membantu kita membuat pemantauan dan juga membuat tindakan apa jua kajian-kajian yang tidak ini kemudian. So, selain daripada itu, untuk peringkat yang pertama tadi itu, kita perlu juga menentukan laluan kecemasan. Sekiranya kita nak laksanakan evacuation plan, kalau kita tengok dekat kawasan tu nanti, dekat tempat tu nanti berhimpun. Jadi kita punya yang di-Pertuan Agong sampai ke menteri-menteri. So kita perlu ada satu tindakan evakuasi. So kita nak tentukan jalan. Kecemasan kita boleh bawa diorang keluar kalau ada berlaku apa-apa kejadian yang tak diingini. Dan seterusnya untuk peringkat pelaksanaan ni, masa peringkat yang kedua dilaksanakan semasa D-Day. Ya, ini yang paling kritikal. So untuk 31 hari bulan tu nanti pegawai dan anggota kita akan ditempatkan seawal pukul 5 pagi. Secara statik sepanjang laluan 25 km tu, iaitu daripada Wisma Tani sehingga ke Bulatan Putra. Dan juga akan ditempatkan di sekitar bangunan secara lokasi yang strategik untuk menentukan keselamatan pengunjung-pengunjung terjamin. Selain daripada itu, kita juga berkolaborasi dan juga bekerjasama dengan pasukan bantuan, pasukan sahabat, khususnya Angkatan Tentera, pihak bomba dan penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, rela dan juga pihak berkuasa tempatan. Dalam kita menangani sesuatu isu, sekiranya ada perkara yang berlaku yang di luar jangkaan kita. So bagi pengawalan ataupun pengurusan trafik ataupun lalu lintas, pengurusan trafik ni dia akan bermula dengan pelancongan jalan dan juga penutupan jalan, di mana pada 26 hari bulan sehingga 29 hari bulan sebanyak 18 jalan kita akan tutup, dan pada D-Day tu 31 hari bulan tu sebanyak 22 jalan yang akan ditutup. Dan saya nak mengingatkan pun nak menasihatkan orang ramai, termasuk juga jemputan khas kita ni. Yang mana pada D-Day tersebut, 31 hari bulan tersebut, mereka perlu merancang perjalanan dan seboleh-bolehnya datang awal. Bagi para jemputan yang telah dijemput menggunakan kad khas ni, mereka ni perlu datang mengikut masa yang telah ditetapkan dalam kad jemputan tersebut. So saya difahamkan pihak BUPA telah keluarkan 5 jenis kad. Pelekat kenderaan ni. Untuk pelekat kenderaan yang bertanda V dengan B, Victoria dengan Burma, mereka perlu datang sampai ke lokasi tapak sambutan tu sebelum pukul 7.20. So bagi pelekat kenderaan B, A, C dan D perlu sampai ke lokasi sebelum pukul 7. Ini bagi memudahkan mereka ni untuk menggunakan untuk drop off. So sekiranya mereka datang lewat bertertarik telah ditetapkan, mana terpaksa berjalan jauh. Betul. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai penutupan jalan dan juga segala perihal berkaitan dengan Hari Kebangsaan, kita akan kemas kini di Berita RTM pastinya. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada kedua-dua tetamu, DCP Gilbert Anak kepada Philip Layang, Timbalan Pengarah Pengurusan Pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman, dan juga Puan Nurahiza binti Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Wilayah Persekutuan. Terima kasih banyak. Kita harapkan agar segala yang dirancang
berjalan dengan lancar dan juga seperti yang dinasihatkan tadi, rancang perjalanan anda. Kalau boleh yang ada kad tu terutamanya datang awal. Sebab kalau tak memang ribuan manusia dah ada kat situ, memang tak boleh nak masuk dah. Betul. Okey, jadi kita sekarang ni akan ke Map Malaysia untuk kita lihat kepada kajian laporan cuaca bagaimana. Kita saksikan bersama dengan rakan kita di Map Malaysia. Silakan.